ucapan Hamzah yang sebelum 24 Februari dia tak cerita mereka telah rancang untuk jatuhkan Pakatan Harapan dari dalam. Sebab itu apabila kita memberi teguran-teguran pedas kepada pimpinan Pakatan Harapan ketika itu, ada sebahagian yang melihat kita ni kelompok yang kacau. Tapi kita dapat lihat bagaimana akhirnya kita dapat lihat permainan itu betul-betul terjadi dan mereka memang siap. Rina Harun, apa yang dia buat kepada Kemas? Apa yang dia buat kepada Kemas? Dia tak buat apa pada Kemas ketika itu Pakatan Harapan. Tak ada perubahan. Bahkan orang-orang UMNO bawa masuk dalam. Bermain dari dalam. Cuba anda bayangkan, macam mana kita tak hancur. Bagaimana Pakatan Harapan tak hancur. Yang pelik sekali itu, apabila kita bagi teguran kepada pimpinan Pakatan Harapan ketika itu, jangan mudah-mudah ambil orang UMNO. Termasuk juga protes kita kepada Tun, jangan ambil orang lompat dari UMNO untuk masuk dalam Pakatan Harapan. Terbukti sekarang, dia bawa masuk Hamzah, dan Hamzah ini antaranya culprit yang hancurkan PH dari dalam. Kita dah pesan habis-habisan dah. Sebab itu, Nurul ketika itu, ambil sikap, okey, dia tak mau duduk di pusat dan beliau ambil pendirian beliau ketika itu berada di Permatan Pauh. Begitulah juga dengan Rafizi. Tetapi akibatnya tuan-tuan sekarang, tapi apa yang diceritakan oleh Hamzah ini tak tepat sama sekali. Kalau hanya beliau mengambil peristiwa pada 24 hari bulan, kenapa PH itu jatuh? Seolah-olah mereka ini bersih. Seolah mereka ini cuci tangan atas pengkhianatan yang mereka lakukan kepada rakyat. Bukan kepada Pakatan Harapan saja, kepada rakyat. Mereka cuba cuci tangan sekarang ni. Semua kempen-kempen kalau kita lihat, dan kita lihat di video, di Slim River sekarang ni, semuanya cuci tangan. Nak bersihkan tangan. Okey, kami tak bersalah. Kami adalah penyelamat. Itu yang mereka sampaikan sekarang. Kami bukan pengkhianat, tetapi kami adalah penyelamat kepada rakyat Malaysia. Tuan-tuan, inilah penipuan-penipuan sejarah dan juga penipuan-penipuan fakta di depan mata rakyat. Saya menyeru kepada orang Felda sekitar Slim River. Ya? Tolong ambil perhatian. Ini penipu-penipu yang ada di depan anda ini akan bermain, berlakon dan melakukan apa sahaja. Nak ceritakan kononnya mereka adalah penyelamat rakyat. Bagi kita, mereka adalah pemusnah masa depan rakyat dan masa depan demokrasi di Malaysia ini. Okey, itu Hamzah. Banyak. Ya? Okey, kita dengar pula apa komentar dari Taqiyuddin. Taqiyuddin kata, ya mereka mungkin berpegang satu daripada faktanya ialah mereka kata, dia kata PAS telah dapat undi pada ketika itu, PRU 14 lalu, mereka dapat 4,103. Kemudian BN dapat 8,327. Jadi maknanya memang ini kubu BN. Ini memang kubu BN. Kemudian PKR dapat 6,144. Okey, sekarang ini yang disampaikan. Tetapi ada sesuatu mesej yang mereka cuba sampaikan ialah, okey, sekarang PAS sebenarnya menerima semua kaum. PAS ini berjuang untuk semua kaum. Jadi kita dengarlah bahasa-bahasa ini, wayang yang mereka mainkan akan ulang-ulang lagi. Kami akan bersama dengan China, kami akan bersama dengan India, kami akan bersama dengan semua kaum. Kami bukan parti resis, dan sebenarnya bla 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 lah. Ya? Inilah realiti yang dimainkan. UMNO dulu dah main lama dah. Cara begini ni dah lama UMNO buat. Sekarang PAS pula jadi corongnya. Dengan ayat Qurannya, dengan hadisnya, untuk mengiyakan perbuatan UMNO yang jijik, yang kotor, yang hina, yang keji ini. Terus terang kita cakap. Kita kena bahasakan kepada mereka ini, kamu bercakap, tin kosong, saya setuju, tin kosong saja. Cerita, oh kamilah pejuang untuk rakyat Malaysia. Dan sekarang PAS jadi corong mereka. Tuan-tuan, walaupun mereka katakan ini, kemudian ada satu lah dia kata, kami ini sebenarnya tidak mau bersama dengan puak ekstrim. Siapa yang ekstrim ni? Kita nak tanya depan-depan muka Taqiyuddin ni. Yang ekstrim tu siapa? Yang ekstrim selama ini siapa? Yang kacau bilaukan negara ni siapa? Sikit punya hal dibesar-besarkan. Siapa? Bukankah orang PAS? Tetapi apabila kamu menginta, oh kami sebenarnya ingin berbaik dengan semua kaum. Tapi cuba lihat dalam sejarah kamu. Apa yang kamu buat kepada kaum-kaum lain? Apa yang kamu buat kepada orang Cina, orang India dan kaum-kaum lain? Kamu lupa. Tuan-tuan, mereka lupa. Dan ini hari ini dan kita dengar PAS bercakap seolahnya mereka lah pejuang dan pejuang kepada bangsa-bangsa lain dan kaum lain. Ini saya dengar tu rasa apa benda yang dia cakap ni? Dan dia katakan oh no one left behind, dia kata. Seolah-olahnya Perikatan Nasional ni akan bagi semua dan mereka akan ulang. Hamzah pun ulang, Taqiyuddin pun ulang. Dia kata kalau diserahkan, termasuk Azmin juga, dia ulangkan bahasa kempen mereka di Slim River ni, kalau tidak ada Perikatan Nasional, rakyat Malaysia banyak yang mati.
Dia lupa. Dia lupa fakta 11 hari sebelum jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, zero case. Zero case. Ulangkan tuan-tuan kepada mereka. Depan-depan YB-YB yang buat kempen ni. Ketika 11 hari sebelum jatuhnya Pakatan Harapan, kes COVID-19 ini kosong. Kosong. Jangan nak cerita nak kelentong. Kononnya, kalau kita masih berada di bawah Pakatan Harapan ketika itu, kita ni memang ramai yang mati. Budak pula. Budak banyak. Saya kadang-kadang mereka guna ni, kalau tuan-tuan dengar Azmin cakap lagi kelakar tuan-tuan. 2 bulan ini kita sengsara, kamu yang buat sengsara, cerita pula kepada rakyat. Mana ada punya logik, punya hujah macam ni. Tuan-tuan, mereka ni sebenarnya rakyat masih baguslah lagi. Tak ada macam di negara lain. Kalau di negara lain dah kena campak dengan telur ayam, telur apa ke. Tapi rakyat ni masih bagus, hormat masih ada. Susila. Dan kita hukum mereka ni tak payah dengan telur, tak payah. Hukum mereka dengan undi, kita bagi tahu. Saya berharap hukum mereka ini dengan undi. Jangan hukum cara yang lain. Ya, hukum undi kita. Apa yang dikatakan oleh Taqiyuddin, sebenar-benarnya dia kata, undang-undang ni sama rata. Pada mata undang-undang ni sama rata. Kita nak tanya, kamu buat sama rata tak kepada Musa Aman? 46 kes rasuah beratus juta duit rakyat, duit negara, lepas begitu aja. Ini sama rata. Sampaikan kepada orang Muslim mereka. Tanya balik pada Taqiyuddin. Dia buat sama rata atau tidak? Bebas begitu saja. Musa Aman. Ini sama rata. Mana ada sama rata? Okey, kita nak tanya. Ini, siapa nama? Dr. Takiri. Sama rata kah? Rakyat Makcik Kiah berapa ni kena, sampai Makcik Gelang kena sampai 8,000. Kemudian ada seorang anak kita sampai 12,000. Kena penjara lagi. Ini menteri bayar 1,000. Lepas tu, tak apa. Saya bayar, saya punya gaji. 4 bulan saya tak ambil gaji. Inikah dia yang kamu kata sama rata pada hukum? Undang-undang yang kamu laksanakan sekarang bukan sama rata, tetapi penindasan kepada rakyat. Rakyat harus bangkit dan lawan mereka ini. Cara yang betul. Mereka cakap, apa ni? Cakap, sama rata. Mana ada sama rata? Cakap aja sama rata. Tapi apa yang mereka buat? Ini pun kita dah nampak. Kita tunggu. Kalau nampaknya Najib nanti pun dia nak lepaskan, ataupun ada ni Zahid Hamidi dia pun nak lepas, kita kena desak mereka. Kamu cakap sama rata. Tapi realitinya sekarang ni belum sama rata. Kita kena cakap terus terang. Tak boleh biarkan macam ni. Negara ini adalah negara kita. Ini bukan negara bapa mereka. Ini bukan negara tok mereka seorang-seorang. Ini adalah negara kita. Kita kena pastikan undang-undang mesti jalan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, habis cerita Taqiyuddin, gerak gempitalah sokongan di sana dan dia mengatakan, saya tak yakin. Dia kata, saya mengarahkan semua pengundi-pengundi PAS untuk memberikan undi kepada Barisan Nasional. Ludah kamu, kahak kamu, segala bentuk kekotoran yang kamu luahkan dulu, disedut balik oleh Taqiyuddin hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pakcik-makcik yang ada di kawasan itu, buka balik video mereka ni. Apa yang mereka kata tentang UMNO dulu, tentang BN dulu. Apa yang mereka cakap? Sekarang mereka sedut ludah-ludah itu, sudah macam gila penyedut ludah pula dah. Sudah jadi sindrom penyedut kepada pembohongan dilakukan oleh UMNO selama hari ini, Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, hukum saja mereka ini. Okey? Itu apa yang disebut oleh Taqiyuddin. Okey. Lepas itu bangkitlah Setiausaha Agung UMNO. Sudah macam Tok Guru bercakap. Saya dengar, okey lah. Saya dengar beliau mengulaskan tentang konsep apa itu? Dan bagaimana, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini ya. Beliau mengkaitkan, ya, dan baca Quran ni panjang. Tuan-tuan, baca Quran ni panjang sekali. Tak apa, kita baca dan kita ulas. Betul atau tidak dia mengulasnya? Mari kita lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ali Imran ayat 102 sampai 104. Panjang ayatnya. Bacanya hebatlah. Saya akui itu hebat. Baca Al-Quran dia panjang sekali. Subhanallah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Tuan-tuan, tengok UMNO cara dia nak menyesatkan orang Melayu Islam. Tengok, dia guna ayat Quran. Dia guna ayat Quran, tapi dia tak baca habis. Bila saya tengok dia baca sekerat dia. Apa yang dia baca? Wahai orang-orang yang beriman,
pertama sekali. Allah memanggil orang beriman. Ini apa yang diterjemahkan dari Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Yang ini dia tak sentuh. Ayat ini dia tak sentuh. Kenapa dia tak sentuh? Sebab, wahai orang yang beriman. Rasa tak ni beriman ni? Ini cakap mereka ni. Rasa tak beriman? Ini panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Rasa tak? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya? Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Dia tak terjemahin. Tapi dia terjemah apa? Yang dia angkat ini. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Yakni agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Saudara dan saya sekalian, apa yang UMNO cuba sampaikan ialah, marilah kita bersatu. Mereka menggunakan ayat ini, seolah-olahnya selama hari ini, mereka tak mau bersama dan bersatu dan sebagainya, ini adalah merugikan agama. Tuan-tuan, bila masa pula mereka yang begitu ayat Quran ni? Kalau kamu benar-benar dengar ayat Quran ini, sudah pastilah kamu tak terlibat dengan rasuah. Simple saja tuan-tuan. Tapi oleh kerana